kepada anda ke Dewan Seri Sarjana Uniten. Rakan pengulas kita sudah pun bersiap sedia di sana. Silakan. Kesemuanya sudah pun bersedia di pagi hari ini untuk membuka gelanggang sepak takraw yang bertempat di Dewan Seri Sarjana di Uniten ini. Bakal kita saksikan perlawanan-perlawanan untuk pelengkap jadual peringkat kumpulan bagi acara sepak takraw regu wanita. Yang berada di atas gelanggang mengikut senarai yang kami terima adalah pertemuan di antara pasukan Sabah dan juga wilayah persekutuan. Ini bagi untuk melengkapkan bagi kumpulan A. Jadi Sabah akan menurunkan Nadila Latul Rosmahani binti Saidin yang memakai jersey bernambah 4. Ahmad Yusri Rashid dilantik selaku pengadil perlawanan dan beliau akan dibantu oleh Rozlan Osman, begitu juga dengan pengadil garisan Zaharuddin Zainal Abidin dan juga Muhammad Tarmizi Syarif, kedua-duanya dari Selangor. Jadi mungkin sekarang ini juga pemeriksaan akhir terhadap gelanggang sedang dilakukan. Ini dia pengesahan bagi pasukan Sabah. Nadilatul Rosmahani selaku ketua pasukan, Nazira Hani Iskandar dan juga Siti Hadi Fitri Nabila Jumidil. Bagi wilayah persekutuan akan menurunkan barisan pemain kembar ini, iaitu Azza Harmiza dan Azza Harniza. Azza Harniza berjersey nombor 2 adalah ketua pasukan dan pelengkap bagi regu wilayah persekutuan adalah Fazilah Muhammad Rosdi. Nombor 7 di situ akan menjadi selaku tekong. Bagi Sabah, ketua pasukan mereka adalah Nadilatul Rosmahani. Wilayah persekutuan juga menurunkan pemain yang berpengalaman, Fazilah, yang ini juga merupakan penyertaan terakhir beliau di Sukan Malaysia kerana sudah berusia 23 tahun pada edisi kali ini. Sungatih bagi wilayah persekutuan. Di kumpulan A diletakkan 5 pasukan berbanding dengan kumpulan B di mana 6 pasukan diletakkan dalam kumpulan tersebut. Wilayah persekutuan Regu Sabah. Ini adalah perlawanan yang ketiga ataupun sebenarnya perlawanan yang keempat dengan pasukan Kelantan yang sudah pun melengkapkan 4 perlawanan peringkat kumpulan. Mereka hanya menang sekali, membuat 2 mata dan berada di kedudukan ataupun di dasar kumpulan A untuk pasukan regu wanita Kelantan. Jadi sudah pun bersedia untuk memulakan game yang pertama atau set yang pertama ini. Dengan servis untuk memulakan perlawanan akan dilakukan oleh Sabah. Nazira Hani selaku apik kanan. Dari Latu selaku apik kiri atau pengumpan. Dan Siti Hadi Fitri Nabila bertindak selaku tekong. Mata pertama tadi menjadi milik pasukan Sabah dengan penaluan 1-0 dan mereka berjaya mendapatkan mata yang kedua. Terus saja dari servis. Hari ini ada 2 servis ace yang dapat dilakukan oleh tekong walaupun tadi tidak begitu kencang. Satu lagi servis drop yang dilakukan yang cukup baik dari Siti Hadi Fitri Nabila. Jadi secara berturut-turut 3 mata dari servis yang dipegang.
Jadi Fazila. Untuk umpanan yang baik dari Tekong yang melakukan umpanan. Dan lihat saja pada kedudukan Azhar Harmiza. Tidak perlu melonjak agak tinggi tetapi dapat menyempurnakan tugas untuk mata yang keempat. Jadi bagi wilayah persekutuan, mereka perlu cepat untuk menyesuaikan diri dengan suasana perlawanan. Kerana buat ketika ini mereka sudah memberikan 5 mata berturut-turut dan mata yang ke-6 kini diberikan. Jadi 3 mata dari servis yang mereka lakukan dan kemudiannya 3 mata dapat dicuri dari servis yang dimiliki oleh lawan. Untuk Sabah mendahului dengan 6-0 agak selesa di awal set yang pertama. Nazira Hani. Satu lagi servis baik dilakukan oleh Hanif Fitri. Kali ini kesilapan pula dari Tekong Sabah ini. Mungkin cuba untuk memberikan kepada pengumpan atau feeder. Tetapi lihat saja, kesilapan terlalu jauh ke belakang. Itulah mata yang pertama diberikan kepada lawan dari servis yang dimiliki. 1, 2 dan yang ketiga naik untuk mendapatkan mata tidak berjaya apabila keluar dari sebelah kiri gelanggang. Libasan yang dilakukan oleh perejam utama bagi pasukan wilayah persekutuan Azhar Harmiza. Lihat pada keupayaan dimiliki oleh Tekong dari Sabah ini, tidak hairanlah mereka boleh dikata menguasai acara regu wanita ni sejak dari 2018 lagi. Dari 9 mata yang ditawarkan sekarang ini ataupun dari 10, hanya 1 mata yang diserahkan oleh regu Sabah kepada lawan mereka. 1-9 servis di tangan regu wilayah persekutuan. Satu lagi umpanan baik hasilnya dari Nadilatul Rosmahani. Satu umpanan pada ketinggian yang cukup sesuai bagi perejamnya untuk melakukan rejaman. Sekali lagi blocking yang tidak menjadi yang ingin dilakukan oleh Azhar Harmiza. Mengenai badannya tetapi kemudian lantunan yang diharapkan tidak menjadi. Apabila lantunan itu tidak masuk dalam gelanggang lawan, memberikan mata yang ke-11 untuk pendahuluan selesa bagi Sabah di set yang pertama. 11-1. Satu lagi servis dari Siti Hadi Fitri. Kali ini sangkut buat pertama kalinya. Error yang dilakukan oleh Tekong bagi pasukan Sabah untuk memberikan mata yang kedua. Jadi 2 mata yang dimiliki oleh wilayah persekutuan adalah hasil dari error yang dilakukan oleh pemain Sabah. 1 dari servis yang sangkut. Walaupun umpanan tadi dari kawasan berhampiran baseline, tetapi lihat bagaimana umpanan yang dapat dilakukan dan bola itu datang pada ketinggian yang cukup selesa sekali bagi Nazira untuk mendapatkan mata yang ke-12. Satu tipu elah yang dilakukan. Apabila hanya mengacah saja.
Oh, kita lihat upaya dari Sabah. Kiri dan kanan mampu untuk melakukan libasan. Tadi mata ke-14 sumbangan yang dilakukan oleh apit kanan mereka. Nazira Hani. Sekali lagi Nazira. Kali ini recovery yang baik dilakukan oleh pemain wilayah persekutuan. Yang salah faham mata muda yang diperolehi. Itu dia. Satu recovery baik. Dan kemudiannya di antara tekong dan juga apit kiri bagi pasukan Sabah. Yang kurang berkomunikasi tadi memberikan mata yang ketiga untuk wilayah. Satu lagi blocking yang tidak menjadi dilakukan oleh Azhar Harmiza. Apabila Nazira Hani mudah untuk mendapatkan mata ke-15 di sini. Umpanan yang baik sudah kerap kali kita dapat lihat. Umpanan dari feeder Sabah ini yang datang pada kedudukan yang cukup baik. Setiap kali umpanan beliau dapat disempurnakan oleh perejam ataupun killer bagi pasukan Sabah. Regu Sabah. Mak, okey ke ni? Cuba ambil ni. Tapi ini akan berada di dalam badan lama. Panadol Optizorb tidak mengganggu perut dan disingkirkan dari badan anda secara semula jadi. Berkesan pada kesakitan tanpa... Tahun yang lalu ketika di Perak untuk membawa pulang pingat emas dari acara ini. 15-4. Dalam kumpulan A, Sabah berada di kedudukan yang kedua. Setelah mereka menang 2 tewas sekali. Mengumpul 4 mata. Di belakang Perlis yang memenangi ketiga-tiga perlawanan di peringkat kumpulan. Dan Perlis juga akan turun mentang nanti untuk bertemu dengan pasukan Pulau Pinang. Itu bagi melengkapkan jadual perlawanan untuk kumpulan A bagi regu wanita. Mungkin dari Azhar Harmiza ingin melakukan sebagaimana yang dia lakukan sebentar tadi untuk mendapatkan mata yang ketiga, tapi kali ini tidak menjadi. Mungkin tandukan tipis yang ingin dilakukan tidak mengena dan terus memberikan mata ke-17. Ketinggalan dengan servis dilakukan 4-17. Sekali lagi tidak perlu dengan libasan bertenaga, hanya menggunakan tapak. Dan terus memperdayakan Azhar Harmiza yang bersedia untuk melakukan blocking kerana menjangkakan akan ada libasan yang bertenaga tadi. Satu lagi umpanan baik dan libasan terus dilakukan oleh Nazira Hani. Dan agak mudah bagi Sabah setiap kali mereka mendapatkan ruang untuk melakukan libasan. Mata akan dapat mereka perolehi. Lihat saja kealpaan tadi dari para pemain pasukan wilayah persekutuan. Oh, kelihatan seperti raga itu akan keluar ya. Ataupun bola itu akan keluar. Dan memberikan mata yang kelima. Namun bagi pasukan Sabah, mereka mendalui agak selesa sekarang ini. 19-5, servis kembali dilakukan. Satu lagi servis. Baik. Tidak begitu kenyang, tetapi destinasi bola itu datang pada kedudukan yang agak janggal bagi tekong untuk melakukan return yang lebih baik. Mata yang ke-20 walaupun pertukaran dilakukan oleh wilayah persekutuan dengan harapan untuk mengimbangi pungutan mata, mengeluarkan tekong dan memasukkan Nur Fazrina Jaafar.
Tetapi strategi tidak menjadi. Jadi game yang pertama ini menjadi milik pasukan Sabah dengan 21-5. Sabah menang 21-5. Dari separuh perjalanan untuk meraih kemenangan yang ketiga sudah pun dilalui oleh pemain Sabah. Kini mereka perlu mengharungi satu lagi set untuk memastikan kemenangan. Tidak boleh membiarkan lawan untuk bangkit bagi mencuri set yang kedua ini. Kali imbasan bagi perlawanan ini dengan servis yang dimulakan secara berturut-turut 6 mata dipungut di awal perlawanan ini. 3 mata dari servis yang dilakukan sendiri oleh Sabah dan kemudian 3 juga mata dari servis yang dimiliki oleh lawan untuk mendahului 6-0. Kemudian barulah 1 mata diberikan pada pasukan wilayah persekutuan untuk mengekori pada kedudukan 1-6. Kemudiannya 5 lagi mata berturut-turut untuk berada pada kedudukan 11-1 untuk pasukan Sabah. Dan selepas itu barulah 1 lagi mata diberikan untuk penguturan mata kedua bagi wilayah persekutuan. Dan seterusnya perlawanan ini dikuasai secara total oleh para pemain Sabah. Mata demi mata, akhirnya mereka memenangi perlawanan dengan 21-5 untuk set yang pertama. Oleh sebahagian dari peminat-peminat sukan sepak takraw ataupun mereka yang datang untuk memberikan sokongan kepada Sukan Malaysia MSN 2022 ini, yang juga merupakan edisi ke-20 setelah sekian lama merindui aksi Sukan Malaysia atau SUKMA. Banyak dari atlet dan juga para pegawai dari Sabah yang tidak menyertai beberapa acara hari ini datang memberikan sokongan kepada skuad sepak takraw mereka. Jadi banyak yang perlu diperkatakan oleh jurulatih bagi pasukan wilayah persekutuan mengenai aksi longgar yang ditunjukkan oleh anak-anak buahnya. Bagi jurulatih Sabah, biarpun dengan cara permainan dan keputusan yang mereka perolehi, tapi pasti juga akan ada arahan-arahan yang diberikan oleh ketua jurulatih untuk memastikan mereka merakamkan kemenangan straight set. Bagi Sabah, mereka bermula agak lemah apabila tewas kepada Perlis 0-2, kemudian bangkit menewaskan Pulau Pinang dengan 2-0. Selepas itu Kelantan pula ditundukkan juga dengan kemenangan straight set 2-0. Mata pertama game yang kedua, sasarannya adalah Tekong wilayah persekutuan Nur Fazrina Jaafar, main berusia 19 tahun yang baru masuk di penghujung set yang pertama tadi untuk menggantikan Fazila Rosdi. Lagi umpanan yang baik dan sebagaimana di game yang pertama tadi, Nazira Hani tidak akan melepaskan umpanan sebegitu yang dilakukan oleh Nadilatul Rosmahani. Lihat bagaimana Nazira Hani mendapatkan mata yang kedua. Oh, satu lagi tipu hela yang dilakukan. Menggunakan tapak untuk melakukan satu sentuhan drop. Dengan posisi ketiga-tiga pemain wilayah persekutuan yang berada di pertengahan gelanggang, menjagakan satu libasan yang cukup kuat akan dilakukan, tetapi hanya drop menjadi pilihan dari Nazira. Dan boleh dikatakan dalam game pertama dan sehingga 4 mata ini juga banyak mata dari Sabah diperolehi dari libasan Nazira Hani dan juga dari servis yang dilakukan dari Siti Hadi Fitri Navila.
untuk acara wanita ni. Acara berpasukan regu tidak dipertandingkan, hanya acara regu wanita dan juga beregu ataupun double saja bagi acara wanita. Itu 2 acara berbanding 3 untuk lelaki, iaitu regu pasukan dan juga beregu. Acara pertama sudah pun didapatkan untuk pasukan wilayah persekutuan dalam game yang kedua tu. Set kedua, satu servis yang jauh begitu lemah yang dilakukan untuk memberikan mata mudah. 1-6. Kali ini tindakan yang kurang baik dilakukan oleh Nazira Hani. Itu tidak mengena betul-betul di atas pehanya, berhampiran dengan lutut saja. Sebab itulah bola itu melantun ke hadapan. Harapannya agar bola itu melantun ke atas. Sudah 2 kali servis yang hampir serupa dilakukan oleh Nur Fazrina Jaafar untuk memberikan materi yang ke-6 dan ke-7 untuk pasukan Sabah. Ini sukar untuk dikembalikan. Juga sebenarnya 3 sentuhan dalam sepak takraw. Dari tekong yang membiarkan kepada apil kiri, tetapi tidak dapat melakukan umpanan kepada perejam. Lagi Azza Harniza yang tidak dapat untuk melakukan umpanan kepada Azza Harniza. Untuk wilayah persekutuan, mereka memulakan kempen bagi edisi kali ini dengan kekalahan kepada Perlis 1-2. Dan dalam perlawanan yang kedua juga mengalami nasib yang sama apabila kali ini ditewaskan pula oleh Kelantan dalam perlawanan kedua juga dengan 1-2. Tapi dalam perlawanan yang ketiga, wilayah persekutuan bangkit untuk menundukkan Pulau Pinang dengan kedudukan 2-1. Yang kini berada di kedudukan yang ketiga dalam senarai kumpulan A. Dikatakan perebutan untuk kedudukan tempat kedua dalam kumpulan A ini berkisar di antara Sabah dan wilayah persekutuan. Pasukan yang menang akan mengesahkan kedudukan mereka, manakala Perlis yang sekarang ini berada di atas dengan 6 mata selepas 3 kemenangan, pasti akan mengesahkan kemarahan ke peringkat yang seterusnya. Itu lagi umpanan baik dan kemudian naik untuk melakukan libasan, tapi kali ini dapat diambil kembali oleh tekong wilayah persekutuan. Namun buat kali yang kedua, libasan dari Nazira Hani membuatkan para pemain Sabah tidak mempunyai sebarang jawapan terhadap libasan yang dilakukan tadi. 2-12 servis dilakukan oleh wilayah persekutuan. Walaupun nampak seperti tadi dapat diangkat, tetapi bola sudah pun menyentuh permukaan gelanggang. Lihat di sini, satu lagi umpanan baik tapi agak sedikit jauh. Nasib juga menyebelahi bagi pemain Sabah Nazira ni. Ada teguran yang diberikan. Mungkin pertukaran pemain. Fis Diana Faradona yang sudah pun dibawa masuk.
Yang dibawa keluar adalah Nazira Hani. Mungkin Julati ingin memberikan ruang kepada Fisdiana Faradona untuk merasai aksi dalam perlawanan ini. Kerana dalam game yang pertama dan game yang kedua tadi kita dapat lihat perlawanan ini seperti kelihatan begitu mudah saja buat Nazira Hani. Dari tadi perejam berusia 16 tahun yang sudah pun dibawa keluar dan seorang pemain gantian yang berusia 17 tahun dibawa masuk. Ada sesuatu dikatakan oleh Azza Harniza. Mungkin jika tadi ketika tamat set yang pertama beliau kelihatan seperti meminta semburan spray tadi, dan sekarang ini juga beliau mengalami kembali sedikit kecederaan. Ini di bahagian pinggangnya pula, sehingga kan pegawai perubatan bagi wilayah persekutuan dipanggil. Dengan kedudukan ketinggalan 2-15 bagi pasukan wilayah persekutuan, mereka sudah melakukan satu penggantian pemain tadi di dalam set yang pertama. Apabila mengeluarkan tekong mereka, Fazilah Muhammad Rosdi memasukkan Nur Fazrina Jaafar. Namun ketika ini kecederaan yang melanda Azza Harniza. Harapkan beliau tidak mengalami kecederaan yang lebih serius dan akan dapat kembali menyambung perlawanan ini. Baik, itu Ketua Pengadil sudah menunjukkan berapa banyak masa yang dihentikan atau berapa masa yang dilakukan tadi kepada Azhar Niza. Baik, mereka kembali menyambung perlawanan dengan servis dilakukan oleh Sabah. Kali ini lambungan akan dilakukan oleh Fisdiana Faradona, dan satu lagi servis ace yang dapat dilakukan. Tidak memberikan mata yang seterusnya ke mata ketiga. Baik, 3 servis akan dilakukan. Dapatkah mereka menggunakan 3 mata dari servis yang dimiliki untuk wilayah persekutuan? Dan sumbangan yang dilakukan oleh Nadilatul Rosmani untuk Sabah sepanjang perlawanan ini juga tidak boleh dinafikan, walau tidak ada libasan tidak banyak, ada sekali-sekali dalam game yang pertama, tapi dalam set kedua ni kita tidak nampak lagi bagi Nadilatul untuk melakukan libasan. Itu tadi kesilapan yang boleh dilakukan oleh Fisdiana. Mungkin ingin terlalu cepat. Ini tandukan yang dilakukan terlalu jauh ke belakang, tidak dapat dicapai oleh Siti Hadi Fitri. Nur Fazrina akan melakukan servis ini. Bagi pasangan kembar wilayah persekutuan ini, jika kita saksikan kepada catatannya, kedudukannya dilahirkan pada hari, bulan dan tahun yang sama. Selesa di hadapan bagi Sabah untuk merakamkan kemenangan straight game. Bagaimana dalam set yang pertama tadi? Setiap servis yang dilakukan memberikan mata. Lagi lambungan akan dilakukan, baik kali ini pada ketinggian, tetapi kesilapan.
tidak dapat menjunamkan bola itu, hanya melambung tinggi mengakibatkan ia bergerak terlalu jauh dan keluar dari gelanggang perlawanan. Satu mata sudah pun diserahkan kepada lawan dari servis yang dimiliki. Fisdiana. Kali ini baik yang dilakukan oleh Azhar Harmiza. Satu lipasan mengelirukan juga, membuatkan Fisdiana agak berbelah bagi tadi ketika ingin melompat bagi melakukan blocking. Saat lagi servis yang mengelirukan dilakukan oleh Nur Fazrina. Tidak sebagaimana di set yang pertama. Dia banyak melakukan kesilapan dari servis, tetapi dalam set yang kedua ini memperkemaskan lagi servis-servis yang dilakukannya. Baik, dalam set yang pertama tadi mereka membataskan lawan atau wilayah persekutuan hanya untuk mengutip 5 mata saja, tapi dalam game yang kedua ini wilayah persekutuan sudah pun dapat menambahkan pungutan mata kepada 8-17. Keluar pula servis yang dilakukan oleh Nur Fazrina, agak sedikit kuat. Dan mereka mendapatkan servis tapi ketinggalan dengan 10 mata di belakang. Lakukan servis pada kedudukan 8-18. Kesilapan apabila 2 kali tapping yang dilakukan tadi, 2 kali bola menyentuh tubuh, itu menjadikan sudah ada 3 sentuhan. Dan mereka dapat mengekang lawan dari terus mendapatkan mata yang ke-20, dapat mencuri satu lagi mata. Keluar jauh. Azhar Harmiza dan juga Azhar Harniza, keduanya dilahirkan pada 13 bulan November 2003. Sebelas 9 servis Nur Fazrina. Hanya 2 mata yang memisahkan Sabah dengan kemenangan dalam perlawanan yang keempat untuk mengesahkan kedudukan yang kedua. Tetapi libasan yang dilakukan oleh Fisdiana Faradona begitu meliar sekali. Ingat, terlalu jauh dari sasaran. Namun mereka mampu untuk melakukan kesilapan sebegitu kerana dengan kelebihan 7 mata sekarang ini. Namun servis dilakukan oleh wilayah persekutuan. Satu blocking baik dilakukan oleh Azhar Harmiza. Satu umpanan yang baik dilakukan. Tidak. Kelihatan tadi seperti blocking, tapi sebenarnya libasan yang rendah dilakukan oleh Fisdiana yang membuatkan bola tersangkut di jaring untuk memberikan mata yang ke-13.
Ini mungkin menggusarkan sedikit ketujuh latih bagi pasukan Sabah. Kerana kebangkitan dilakukan oleh wilayah persekutuan. Mata demi mata yang dipungut untuk membolehkan mereka mengekori sekarang ini dengan ketinggalan hanya kepada 6 mata. Ya, pada kedudukan Sabah yang agak lama tersekat pada angka 19 tidak bergerak. Bagi pemain untuk pasukan wilayah persekutuan, Azhar Niza tadi mengalami sedikit kecederaan, namun setelah rawatan diberikan, beliau kembali menyambung permainan ini. Kedua-dua regu sudah pun melakukan pertukaran. Bagi wilayah persekutuan, mungkin persembahan agak longlai dari tekong mereka Fazilah Rosdi membuatkan jurulatih mereka menukarkannya dengan Nur Fazrina Jaafar. Bagi Sabah pula, Fisdiana Faradona yang masuk menggantikan Nazira Hanif. Dan kini barulah kita dapat lihat Sabah menggerakkan pungutan mata mereka kepada 20 dan seterusnya untuk mendapatkan mata kemenangan dalam perlawanan ini. Setelah menang dalam game yang pertama 21-5, kini mereka berada pada kedudukan 20-13 dengan servis yang akan dilakukan oleh Siti Hadi Fitri Nabila. Mata kemenangan belum lagi dibenarkan oleh pemain wilayah persekutuan. Recovery baik dapat dilakukan tadi oleh Fisdiana. Inilah peluang mereka untuk menamatkan perlawanan ini, namun nampanan agak jauh. Kali yang kedua dan blocking yang dilakukan tidak menjadi apabila lantunan itu keluar berhampiran dengan sideline di sebelah kanan gelanggang Sabah untuk memberikan mata ke-21 buat Sabah bagi merakamkan kemenangan straight set 21-5. Game yang pertama 21-13. Game kedua. Ini dia Libas yang lakukan blocking yang pertama yang menjadi, tetapi kemudiannya yang kedua tidak membuahkan hasil. Walaupun berjaya untuk melakukan blocking, tapi lantunan itu terlalu jauh keluar dari garisan tepi. Ini kemenangan 2-0 buat Sabah bagi mengesahkan kedudukan di tempat yang kedua. Jadi itu dia mata yang ke-6 dimiliki oleh pasukan Sabah. Main 4, mereka menang 3 kali, tewas sekali, mengumpul 6 mata untuk berada di kedudukan yang kedua. Kita lihat sedikit imbasan lagi perlawanan ini. Bahagian dari aksi-aksi. Dan sebagaimana di game yang pertama tadi, kita dapat lihat kebanyakan libasan yang dilakukan ditujukan ke arah tengah gelanggang, ke arah tekong pasukan wilayah persekutuan. Mak, okey ke ni? Cuba ambil ni. Tapi ini akan berada di dalam badan lama. Panadol Optizorb tidak mengganggu perut dan disingkirkan dari badan anda secara semula jadi. Berkesan pada kesakitan tanpa mengganggu perut. Tekong yang dimasukkan selaku tekong gantian dalam penghujung set yang pertama tadi mempertingkatkan corak permainannya, iaitu Nur Fazrina Jaafar. Dan pada satu ketika dalam set yang kedua ini, kita dapat lihat kebangkitan yang ditunjukkan oleh regu wilayah persekutuan, sehingga pada satu ketika kita juga berfikir mungkin mereka mampu untuk mengejar, tetapi setelah berjaya mengumpul 13 mata, di situlah mereka kemudiannya terpaksa membenarkan pula lawan untuk mengumpul 2 lagi mata bagi mengesahkan kemenangan dalam set yang kedua. Namun set yang kedua ini berlangsung dengan agak lebih menarik. Pujian juga kepada para pemain bagi pasukan wilayah persekutuan, walaupun ketinggalan agak jauh, mereka dapat bangkit walaupun untuk seketika. Namun akhirnya di penghujung
blocking dilakukan tidak menjadi untuk memberikan kemenangan 21-13. Begitulah kemenangan untuk pasukan Sabah menundukkan wilayah persekutuan dengan straight set. Game yang pertama 21-5 dan kemudian 21-13. Jadi kita tinggalkan seketika Dewan Seri Sarjana dan kita kembali bersama dengan Mia dan juga Ode yang sedang menanti di studio di IBC Angkasa Puri. Terima kasih Fuad. Terima kasih Fuad di Uniten yang pastinya telah pun membawakan saingan yang tidaklah begitu sengit kerana Sabah telah berjaya menewaskan rengku dari wilayah persekutuan dengan 21-5, 21-13. Ini merupakan kemenangan yang ketiga Sabah bagi aksi kumpulan A ini. Harus diingat mereka tewas satu perlawanan iaitu pertemuan dengan Perlis juga dengan 0-2. Tetapi Sabah telah berjaya menewaskan Kelantan dan Pulau Pinang sebelum ini dengan kemenangan straight set juga. Suka ya Odi, Sabah menang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau diikutkan secara keseluruhan setakat ini, kita dapat saksikan untuk acara sepak takraw ini Terengganu setakat ini dengan 2 emas menerusi takraw lelaki berpasukan dan juga bergu lelaki, manakala Sabah dengan 1 emas menerusi bergu wanita. Dan nampaknya pasukan Sabah ketika ini tidak boleh dipandang mudah lah untuk mereka mungkin menambah pingat emas pada hari ini. Baik, takraw wanita ni dia antara penyumbang emas lah untuk kontingen Sabah. Baik, kalau tadi kita di Unit 10, kali ini kita ke Velodrome Nasional dinilai